Okey, bentar dah connect ke belum? Okey. Alright. Okey, settle dah. Okey, so dekat Facebook pun dah connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar? Sihat? Apa khabar semua? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sihat Abang Mai. Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey, meriah gitu malam ni ya. Meriah malam ni. Alhamdulillah. Untuk you all semua yang berada dalam sesi Zoom, okey, Rahman kena mute dah ni. Dah banyak suara-suara bunyi dah. Okey, alhamdulillah. Abang Zack dah sampai dah, Abang Zack. Okey dah? Saya. Okey. Okey, Chun. Kak Lia okey, Kak Lia? Kak Lia. Okey, Kak Zack pun okey, Kak Zack? Okey. Itu Kak Zack hari ni gaya lain ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat datang kepada semua yang berada dalam sesi Zoom hari ini dan juga semua yang berada dalam sesi live lah. Okey, untuk makluman hari ini macam kita janjikan, kita akan dengar perkongsian daripada 3 leader hebat Mamasak Warrior lah. Iaitu kita ada Abang Zack. Rahman show sikitlah muka dia Okey, so alright. Okey, silap. Okey. So bentar ya, macam lagging pula. Okey, ni Abang Zack. Okey, so kita ada Abang Zack. Alright. InsyaAllah kita akan start dengan Abang Zack and then kita akan start pula dengan Ibu Lia. Okey, ada tim Ibu Lia dalam ni? Ibu Lia ada? Okey. Dan last sekali kita akan pergi pula kepada Kak Zack. So Kak Z pun ada dah. Alhamdulillah tiga-tiga kita punya tetamu gitu Kita punya tetamu insya-Allah alhamdulillah tiga-tiga dah masuk dah dalam sesi Zoom hari ni. You all punya team dah masuk ke semua? Team you all dah masuk ke? Dah masuk ke team you all? Sebab rasa macam tak ramai pula dalam malam ni. Okey. Rasa macam tak ramai pula malam ni. Okey, hopefully semua ajak team you all supaya memberikan inspirasi lah. Okey, sebabnya untuk sesi malam ni you all akan dengar perkongsian daripada 3 orang leader daripada berbeza background, okey. Background yang berbeza dan juga insya-Allah cara-cara diorang pun ada tips yang you all boleh tiru balik. Okey. Kena tutup suara lah Rahman rasa supaya tak ada gangguan sesi Zoom ni, okey. Cuma Rahman bagi kebenaran untuk yang akan bercakap nantilah. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita tanpa ramai lengahkan masa, kita nak terus start ke sesi Zoom ni? Nak terus start ke? Boleh start terus ke? Okey? Ramai rasa kita terus start lah. Kita tak payah tunggu lama-lama Nanti yang mana berada dalam sesi Zoom ataupun sesi live, you all boleh recap lah. Okey? Jadi pertama sekali, Rahman akan sharekan kepada you all semua sedikit background. Okey? Sedikit background dan topik dia. Gitu. Topik dia malam ni insya-Allah agak hangat iaitu bermula Mamasab sebagai runner. Okey, bermula Mamasab ni dia mulakan Mamasab ni sebagai runner je asalnya. Daripada runner, start agent dan boom, insya-Allah on track ke level master. Okey, siapakah dia? Yang akan berkongsi adalah malam ni kita ada Coach Zack. Okey, Zack boleh Zack? Apa khabar Zack? Boleh buka suara Zack? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Man. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, so dalam ni berapa ramai yang dah kenal Zack? Ada ramai tak dalam ni dah kenal Zack? Kita terus laju sikit malam ni Berapa ramai dalam ni ada pernah nampak muka Abang Zack ni ataupun pernah jadikan Abang Zack ni sebagai runner? Mungkinlah zaman-zaman awal tu kan. Jadikan Abang Zack ni sebagai runner. Ada yang kenal? Siapa yang tak kenal? Cuba respon yang tak kenal tu. Ada juga idola. Okey, Abang Zack ni pun antara idola juga ya. Gitu. Ada juga idola. Okey, Rahman nak sharekan sedikit background lah. Alright, Rahman sharekan sedikit background tentang Abang Zack ni. Okey. Jadi
Oh, Zack mungkin ada dekat dengan device mana-mana kot Zack. Sebab tu dia bunyi okay. Alright. Okay, jadi Rahman nak share sedikit background lah. Okay, background Abang Zack. Okay. Ni adalah background Abang Zack. Sesiapa yang belum lagi follow Abang Zack dekat Facebook, you all boleh perhatikan lah. Nama dia adalah Zack Mahyudin. Okay, ni adalah Facebook dia. Okay, dan untuk makluman Abang Zack join pada tahun Julai 2020. Tahun lepas lah. Okay, Abang Zack ni join tahun lepas Julai 2020. Dan pengalaman yang seperti Rahman tahu, pernah bekerja sebagai ex-banker. Dan sekarang ni pun masih ada bekerja juga part time as a public mutual. Dan juga pernah juga experience sebagai runner. Jadi dalam Mamasab, Abang Zack ni bukanlah original agent. Bukanlah original agent. Tapi dia decide permulaan sebagai runner dan kemudian masuk agent dan alhamdulillah on track untuk level stokis. Jadi tanpa Rahman lengahkan masa, Rahman akan invite Abang Zack untuk bercerita lebih lanjut tentang diri Abang Zack dan macam mana Abang Zack boleh decide untuk buat Mamasab ni, sedangkan kalau runner boleh buat berapa Abang Zack before this? Okay, kalau runner seminggu boleh simpan 1,000 lah. Dah tolak pembelanjaan, minyak, makan dan sebagainya, boleh simpan 1,000 seminggu. Okay, kalau waktu jadi runner boleh simpan 1,000, tapi kenapa dia decide untuk jadi agent? Jadi kita mintalah Abang Zack untuk berkongsi. Boleh Abang Zack? Ready Boleh, insyaAllah. Yang lain semua Abang Zack clear Cuba cakap sikit, kalau clear cuba respon clear. Okay. Alhamdulillah. Okay Zack, boleh teruskan Zack cerita sikit. And then mungkinlah apa yang Zack nak sharekan tips daripada runner, lepas tu jadi agent, lepas tu daripada agent cepat je Abang Zack pecut laju. Silakan Abang Zack. Okay, so terima kasih kepada Tok Man beri peluang kepada Zack. Okay, so alhamdulillah. Okay, so bulan 7 ni genaplah setahun Zack dengan Mamasab. Okay, so bermula pada Mamasab pada bulan Julai tahun 2020. Okay, so sebelum tu buat runner, okay, tunggu item, pick up item, delivery, okay, dan macam-macam kerja runner lah, daripada A sampai Z, okay, sampai malam balik, okay. So decide masa nak jadi agent dropship tu adalah pada bulan Julai. Masa tu decide nak jadi, tapi kawan-kawan runner tanya, Zack, kau okey ke nak buat runner, nak buat agent ni, nak buat dropship ni? Challenge kot kan, dia kata. And then sini seminggu kau boleh simpan 1,000. Adakah dekat sana besok kau boleh datang duit, dia kata kan. And then kepercayaan tu ditingkatkan bila buat runner. Okay, sebab tengok kek Mamasab ni everyday keluar beribu-ribu kat outlet. Dulu Z cover dekat outlet KL, Shah Alam, DJ, 3 outlet ni. So memang macam dia dah macam postman lah. Dah macam postman lah, semua cover. Okay. So bila decide nak buat tu memang ada macam kawan-kawan runner ni dia tanya. Okay, dia tanya. So betul ke keputusan kau ni? Cakap betul nak buat. Okay. So daftar jadi dropship. Bulan pertama jualan tak banyak. RM RM60 je. Bulan pertama bulan pertama berapa? RM60 je. Waktu tu buat marketing berapa banyak tu dapat RM60 tu? Marketing follow yang ketuk pintu, teaser and apa-apa saja task yang dibagi memang follow je. Tapi bulan pertama tu memang amazing lah. Amazing. Memang amazing. Cakap wow, kenapa RM60 je tu? So nak give up boleh give up kan? Macam tu lah. And then amazing, kenapa RM60? Mungkin kita kena tanya sikit lah yang berada dalam Zoom ni. Siapa bulan pertama lebih daripada RM60? Cubalah boleh sharekan lah yang dalam sesi live dekat Zoom. Berapa bulan pertama you all punya sale? Cuba share. Banyaknya, 2,000, 2,300. Okay. Alright, bulan pertama Nampak gaya lagi terror dia orang ni daripada kau Zack. Betul. Bulan pertama. Bukan minggu pertama. Julai 31 hari. So Julai adalah bulan yang panjang. Tapi jualan hanya RM60 sahaja. Lebih kurang dalam 2 biji kek je. Kan? So kenapa tak dengar suara? Dengar tak suara? So far lain okey. Okay, right. So tapi pada masa tu buat affirmation dengan diri.
aku bagi tempoh dekat diri aku sendiri ni selama 3 bulan. Bermula Julai, Ogos, September. Okay, bagi tempoh 3 bulan untuk diri sendiri. Kalau tak boleh kat quarter 1 ni, so coach Z memang suka go kepada quarter. 3 bulan tu adalah quarter. Macam tu kan. So go kepada bulan kedua, alhamdulillah. Jualan 2,000 lebih. Sedap sikit lah bunyi dia. Sedap sikit lah. So nampak sebenarnya rupanya yang kita buat teaser, kita buat ketuk pintu, okey. Ketuk pintu kenalkan diri tu jangan cakap lah. Memang setiap hari buat lah. Bagi orang aware yang kita ni adalah buat bisnes memasak. Okay. And then bulan ketiga tu 5,000. So keep consistent sebenarnya. Kita buat kerja kita. Okay. So 3 bulan pertama alhamdulillah dah dapat lebih kurang 7,000 lebih lah kuarter pertama. So masa tu bila dah 7,000 tu rasa macam bulan kedua tu dah lebih daripada 1,000. So masa tu minimum required untuk buat recruitment 500. So masa tu buat recruitment juga. Tapi macam biasalah newbie kadang-kadang tak reti nak jawab kan. Tapi bila kita kerap orang PM kita kan. So teknik dan skill tu makin mahir. So mudahlah untuk kita closing. Pada tahun 2020 berjaya rekrut lebih kurang dalam 52 orang macam tu. Tahun 2020 berjaya rekrut lebih kurang 52 orang. Okey. Sebab itu masa tu tak berapa nak kata expert tu taklah, tapi dalam kepala cakap kau kena buat je. Macam tu. Kan. So back pada bulan Januari, masa tu PKP dah longgar sikit. So dah boleh pergi outlet lah. And then bulan Januari boleh pergi outlet, tak buat runner lah. So cuma jumpa kawan-kawan yang lama-lama. Jumpa kawan-kawan runner lama-lama. Macam mana tak? Okey tak? Okey. So pada bulan 5 2021 Z jadi stokis. So bila Z jadi stokis tu pergi outlet, kawan-kawan tanya macam mana Zai? Alhamdulillah boleh stokis. Dan apa perkataan yang keluar daripada mulut runner tu adalah, kalau aku jadi agent macam kau, aku rasa aku dah jadi platinum ni. Dia cakap macam tu. So nampak tak? Rupanya orang memang nak tengok kita grow. Tapi macam mana kita nak macam adaptasi kita punya watak daripada bulan pertama sehingga ke sekarang. So adaptation tu kena betul-betul feel baru kita dapat result tu. So right now alhamdulillah hari ni dah 87,000 dah sale pada bulan Julai ni. So Julai lepas RM60, Julai tahun ni 87,000. So sikit lagi nak sampai ke master stokis. So memang Z affirm memang bulan ni memang boleh pergi. Whatever it take lah macam tu. InsyaAllah. Jadi untuk Z lah, dalam ni lah ramai nak bertanya dekat Z. Okay. Sebab kita nampak you all sendiri tadi dah dengar story Abang Z, bulan pertama adalah RM60. Kalau bulan pertama tu ikutkan boleh give up dah kan? Boleh. Memang boleh give up lah. Memang sah give up lah sepatutnya kan? Memang sah, wajib sah. Wajib. Okay. Kalau ikutkan bulan pertama tu Abang Z dah memang orang kata sah lah, give up lah daripada buat memasak ni. Buat posting-posting tapi dapat RM60 je. Dan apa yang menyebabkan Abang Z boleh ada keyakinan tu Abang Z? Sebab kalau ikutkan RM60 dah sebulan dah buat posting macam tak worth it lah sepatutnya. Tak worth it. Tapi kenapa Abang Z boleh ada keyakinan untuk buat je? Apa yang menyebabkan Abang Z rasa nak buat? Okey. Soalan dia, apa yang menyebabkan Z rasa nak buat walaupun dapat sale hanya RM60 sahaja pada bulan pertama. Okey. So balik pada affirmation. Affirmation ni sangat penting. First, kita affirmation contohlah, I close 60 biji cake today, easy and effortlessly. Kita kena cakap affirmation tu selain kita tulis. Dan kita kena yakin dengan diri, sebenarnya dalam apa skala bisnes pun dia ada proses dia. So mungkin itu price yang Z kena bayar untuk hadiah sekarang. Untuk dapat yang sekarang ni. Jadi untuk macam orang yang baru kan. So banyak sekali Z tekankan, dia cakap dia malu nak share. Malu gila nak share dengan leader dia, sale dia berapa apa semua kan.
And then Zack bagi tahu, nak tahu tak berapa coach punya sale bulan pertama? RM60. Lepas tu tiba-tiba dia rasa macam dia ada rasa peluang untuk ada ataupun untuk berjaya dalam bisnes memasak ni. Disebabkan ada contoh ataupun ada benda yang dia boleh pegang. Maksudnya RM60 just a number. Just a number. So yang membezakan kita dengan orang lain adalah effort kita, affirmation kita. Sejauh mana kita nak sangat dengan benda tu. Okey? Macam tu. Okay, so Zack tanamkan sangat kuat lah yang Zack ni memang layak jadi stokis lah. Layak jadi master walaupun RM60 permulaan. Okay? Betul. Ramai kita ni mungkin lah ada yang dalam ni mungkin ada rasa give up, alamak aku baru je buat RM60, aku baru je buat RM1000. Boleh ke aku jadi stokis? Kalau you all dengar story Zack tadi, RM60 tu kalau ikutkan sebulan boleh give up dah. Tak payah buat berniaga lah kau RM60 je, baik kau pergi kerja. Baik kau pergi kerja ke kau pergi jadi runner balik. Tapi Zack sangat yakin yang dia boleh jadi stokis. Dan sekarang ni Zack, okay? Apa yang Zack rasa dan berbaloi ke dengan apa yang Zack buat sepanjang walaupun RM60, dan Zack ambil masa berapa lama daripada RM60 untuk jadi stokis? Okey, untuk jadi stokis ambil masa berapa lama? Dah rasa berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Bukan istilah penantian satu penyiksaan. Kita bukan tunggu. Kita buat kerja kita. Okey, kalau kita kira berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Income yang Zack terima sebulan, okey, bermula stokis pada bulan 5 adalah gaji eksekutif grade 2 dalam bank. Faham ke faham? Gaji eksekutif bank level 2, okey, untuk level stokis ni. So kalau go kepada master stokis, you punya gaji adalah head of department dalam banks, 5 angka. Jadi perkara tu yang menjadikan affirmation kita tu lagi kuat. Zack punya lagi kuat. Tapi kalau kata Tok Man boleh dapat, kenapa aku tak boleh dapat? Sedangkan Tok Man pun makan nasi juga. Aku pun makan nasi juga. Kan? So kita sama je. Cuma membezakan kita dengan orang lain adalah effort kita. Effort kita nak capai tu macam mana? Proses dia macam mana? Okey. Kalau berbaloi, sangat berbaloi. Okey, Zack ambil masa daripada bulan Julai sehingga bulan Mei. Julai hingga Mei. Lebih kurang dalam 10 bulan. 10 bulan Zack jadi stokis. So right now, pecutan dengan dalam tim, okey, tim sangat express menerima Zack punya information. Okey, so lepas balik rumah mama, macam-macam live mama tu memang you all kena tengok. Sebab apa? Hari ni you tengok you akan faham benda lain. Besok you tengok benda lain, lusa benda lain. So setiap hari you tengok live ataupun ilmu-ilmu. Dulu tengok Tok Man punya repeat video dalam Facebook dia. Lepas tu tengok Coach Helmi punya. Sebab apa? Diorang ada inspiration video yang kita rasa macam benda tu kita kena share dengan anak-anak kita. Sebab apa yang Zack nampak adalah orang tak bergerak disebabkan oleh tidak faham. Dia tak faham langsung sebenarnya apa sebab dia ada dekat sini. Dan apa tugas dia. Dia tak faham. That's why dia tak boleh nak score. So, ambil masa lebih kurang dalam 10 bulan untuk Zack jadi stokis. Alhamdulillah. Okay, dan insyaAllah bulan ni akan memecah master stokis insyaAllah dah 87 hari ni. 87, Alhamdulillah. Terkejut? 87 you all imagine lelaki daripada runner dan ada background banker. Okay, ada background banker 10 tahun, betul tak Zack? Okay. Betul, lebih kurang. 10 tahun background banker, okay, jadi runner memasak, and then sekarang ni dah on track untuk level master. Kalau Zack yang bermula RM60 sale dia, okay, ramai sangat yakin you all pun yang dalam sesi Zoom dan juga live ni pun boleh capai. You all pun lagi power, tadi kita dah tanya dah. Okay, kita dah tanya dah, ada yang bulan pertama RM1000, ada yang RM2000, ada RM3000. Zack ni RM60 je bulan pertama. Okay. Daripada RM60, keep yakin dan percaya boleh capai ke level stokis, boleh capai ke level master. Alhamdulillah. Julai 2020 dia punya sale adalah RM60 dan sekarang ni Julai 2021 sales setakat 22 ribuan adalah RM87,000. Jadi sebelum kita pergi kepada next yang bakal share, ada sesiapa nak bertanya soalan tak?
yang berada dalam sesi Zoom ada apa-apa nak bertanya soalan, kita bagi laluan untuk Zack sharing lah. Kalau you all nak bertanya, you all boleh bertanya. Kalau ada banyak soalan, nanti Zack pilih. Okay, silakan kita bagi laluan untuk Zack. Alright, siapa nak ada bertanya dengan Zack? Mungkin you all ada nak bertanya anything? Silakan. Adakah Abang Zack masih lagi buat runner lagi? Tak, dah tak buat dah. Abang Zack dah start Julai cuci tangan dah tak buat runner. So memang fokus 100% dalam memasak. Fokus buat kerja. Sebab kerja kita hanya dua je. Jualan dengan rekrutmen. Itu je kerja kita. Sangat senang. Tak payah nak fikir. Kalau Zack dulu berapa lama? Sekejap, banyaknya. Sama-sama dulu, Zack sambung dulu. Jangan jawab. Okay. So apa tu tadi soalannya? Okay. Dah tak buat dah. Ya saya? Dah tak buat dah tadi. Dan untuk yang tadi, dalam memasak ni ada dua benda tu. Okay, dalam memasak ada dua benda saja yang kita kena fokus. Jualan 10% je. Rekrutmen 90%. Sebab apa? Kita adalah business networking. So jualan 10% tu dalam 2,000 lah sebulan. Average. Kalau you boleh buat more, lagi bagus. So yang itu kita letakkan kita punya own personal KPI kita. Okay? So jawab soalan tak? Zoom tadi, you all nampak Zack memang dia dah tak buat runner dah. Dan kenapa dia decide untuk buat network? Sebab dia nampak game network ada dua benda je. Kena buat marketing, sales dan juga kena buat rekrutmen. Dan Zack punya nisbah adalah 10% buat sale, 90% buat rekrutmen. Ini adalah Zack punya nisbah. Okay, kalau you all yang dalam ni baru je bina team ataupun baru berjinak-jinak team, mungkin you all 50-50. Tapi kalau untuk you all grow laju, at least you punya personal sale dah mantap dan you fokus gila-gila rekrutmen. Okay? Boleh faham semua okay. Ramai rasa Ramai kena pilih soalan kot Zack. Sebab soalan dia okay, boleh. Ada rasa soalannya sepatutnya nantilah next time diorang jawab Okay. Alright. Ramai rasa mungkin seronok untuk Zack jawab adalah okay. Berapa lama Zack latih diri menjadi leader? Sebab kita tahu story adalah daripada runner kan. Runner tiba-tiba runner bawa kek, tiba-tiba kena bawa tim. Mungkin benda ni menarik untuk Zack jawab. Macam mana, berapa lama Zack latih diri jadi leader? Okay, so soalan ni macam mana nak latih diri jadi leader? Okay, so jadi leader ni adalah salah satu skill. Leader adalah skill. Ada orang datang dalam keadaan gift. Okay, bila sebut pasal leader ni, yang paling ataupun yang paling penting adalah Mama saya cakap, good leader adalah good follower. Good leader adalah good follower. Kalau kita tak follow leader kita, macam mana kita nak copy leader kita untuk masuk ke dalam kita punya diri? Contohlah, Zack kalau buat sesi Zoom dengan anak-anak ataupun dengan tim besar, Zack akan jadi Tokman. So Zack akan sarung Tokman macam tu. So bila kita selalu tengok video ataupun live daripada leader-leader kita ni, macam Bonda kan, selalu bagi video untuk selalu buat Zoom, so kita copy Bonda. So you all jangan malu dan jangan segan untuk copy apa yang leader ataupun you punya platinum, macam platinum Tokman lah kan, kita kan Tokman. So you punya leader-leader, jangan takut, tapi pastikan leader tu betul-betul firm, sebiji macam you punya master stockist macam platinum, supaya you tak copy dengan orang yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, mingle with the right person. Selalulah WhatsApp dengan you punya leader atas ni. Selalu WhatsApp kacau-kacau dia okey je, dia suka. Macam Zack selalu kacau Tokman so lately ni rajin lah kan. So kena rajin WhatsApp kita punya leader. Mungkin kita tak ada soalan pun nak tanya, tapi kita nak get bonding, mingle. Sebab mingle ni dia salah satu benda yang paling bahaya kat dunia. Contohlah, kalau you nak kawan nak wangi, you kena kawan dengan orang jual minyak wangi. Kalau you nak naik kereta mewah, you kena kawan dengan orang naik kereta mewah. So you akan dapat percikan dia tu. So itu cara macam mana you nak copy leader dalam you punya diri. Macam tu. Jawab soalan? Alright, Ramai rasa cukup dua soalan, nanti tak sempat untuk Lia. Lia rasa dah macam nak start dah. Gigil lah tu. Lia tadi siap pegang tepi. Bapak boleh tak Lia nak pakai slide?
Okay, mungkin Lia ada nak share slide sekali dengan you all. Okay, so you all belajar sesuatu daripada sharing Zack. Dan kalau ada apa-apa soalan nanti next time lah. Kalau ada masa lagi ataupun Zack ada sharing kan, you all dah follow kan Facebook dia kan. Zack pun mungkin dah ada buat share live. Dalam Mamasab ni you all jangan risau, you all boleh belajar je anytime. Okay, you boleh tengok apa yang orang berjaya ni buat apa video Mamasab buat, you boleh tengok je daripada FB live diorang. Tak semestinya kena bertanya dalam ni sebab Rahman tak boleh bagi semua bertanya. Kam tak sempat nanti yang lain nak menjawab. Alright. Jadi sebelum Rahman tutup, Rahman nak share sikit lah. Tadi all dah dengar Zack punya perkongsian. Okay, alhamdulillah. Ini adalah Facebook Zack nanti you boleh follow lah Zack. Okay, boleh follow Zack. Okay. Dan Rahman nak sharekan dia punya performance. Okay. Macam tadi Zack kata, bulan pertama 60,000. Okay. Dia start bina team, dan dia start lagi bina team. Ada drop juga. You all nampak Bulan September dengan bulan Oktober ada juga drop. Dalam bisnes normal, dalam bina team normal, ada team kita sekejap buat, sekejap tak buat. Itu normal. Jadi dan alhamdulillah, Julai, Ogos, September, Oktober, November start buat 20,000. Disember start buat 20,000. Ini adalah total untuk 2020 ya. Total untuk 2020. Dan kita tengok perbezaan bulan pertama dan sekarang. Okey. Bulan pertama Julai 2020 hanya buat RM60. Dan Julai 2021 dah buat RM86,000. Perbezaan ni berapa? Peningkatan setahun adalah 1,100, macam mana nak sebut 144,141%. Ini ibarat kalau kau letak saham, duit kau RM60 jadi RM86,000. Okey, ini apa yang berlaku peningkatan dekat Zack sepanjang buat Mamasab. Okey, berbaloi tak you all spend masa bisnes? Okey, berbaloi tak? Bulan pertama 60, bulan kedua, tahun kedua, you boleh ada capai 86,000 sebulan. Dan sebenarnya lebih cepat insya-Allah. Okey? Thank you so much kepada Zack. Okey, kita berikan ucapan terima kasih kepada Zack. Okey, thank you Zack. Okey. Jadi next kita akan invite kita punya seorang lagi hot seat kita malam ni, okey. Hot seat kita malam ni adalah Ibu Lia. Okey, Ibu Lia tak silap nama dia. Nama gelarannya, okey. Alright, ask to unmute, okey. Alright. Okey Lia, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum semua. Okay. Dengar ke suara? Okay, kita test sikit. Okay, test sikit suara. Okey, dengar ke semua suara Lia jelas ke? Okey, yang berada dalam Facebook, okey, kalau you all dengar suara Lia, cuba respon dengar. Okey, dan juga bantu share video live ni supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian leader-leader Mamasab. Okey. Jadi Rahman nak sharekan sikit lah. Oh, ada juga keturunan Lia dah masuk dah. Team Lia Empire gitu. Okey. Jadi Rahman nak perkenalkan sikit, okey, background Lia ni lah, okey. Alright. Ini adalah Facebook Lia, okey. You all boleh pergi follow Facebook Lia, nama dia adalah Lia Afira. Sedap namanya, okey. Lia Afira join Mamasab Disember. Lia ni antara terawal juga. Merasalah pakai manual ya. Merasalah pakai manual dan pengalaman yang setakat ni Rahman tahu, Lia ni dia resign sebelum masuk Mamasab sebelum masuk Mamasab dia dah resign dan kemudian barulah dia mungkin tak tahu macam mana dia terjumpa Mamasab. Nanti mungkin dia boleh sharekan dan alhamdulillah sekarang ni full time sebagai Mamasab warrior. Okey. Jadi alamak terkantoi pula seal dia, kita tutup balik. Okey, Lia nak share, boleh tekan share live ke? Share slide. Okey, kejap kita try. Dan untuk topik Lia hari ni sebenarnya Rahman sangat suka untuk you all dengarlah perkongsian Lia hari ni sebab Lia ni Lia ni asalnya okey dia resign sebelum Mamasab. Ada orang buat Mamasab baru resign. Dia ni resign dulu sebelum Mamasab, tiba-tiba jumpa Mamasab jadi kaya. Gitulah acak tiba-tiba jadi kaya kan. Jadi mungkin Lia nanti boleh sharekan sedikit background Lia and then story Lia dan apa pencapaian yang Lia buat dan mungkin ada tips untuk mereka-mereka yang berada dalam sesi Zoom hari ini. Silakan Lia. Okey, thank you Bapak. Okey, Bapak nak share slide ni tak boleh. Dia kata disable. Okey, macam mana aku kena benarkan
Alright, bentar. Okay. Boleh? Ada button share? Okay. Sekejap, alright. So, okay, nanti dulu. Okay, kita sorot dulu kejap. Stop Macam share. nak tutup ni? Stop share. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so malam ni Lia nak share sikit lah journey Lia dalam memasak, macam mana Lia bermula, kenapa Lia join memasak, kan? Orang kata dah resign dulu sebelum join memasak kan? Okay, start journey Lia bermula dalam memasak, Lia start pada Disember 2018. Okay, waktu tu bulan pertama Lia join pertengahan bulan Disember. Kan, mula-mula join waktu tu dah tengah bulan, so sale Lia waktu tu RM500. RM500 je waktu tu. Okay, so macam mana Lia bermula dengan memasak ni? Macam mana boleh Lia start join memasak? Okay, actually waktu tu masa mula masak yang buatkan Lia terjumpa dengan memasak ni, actually sebelum tu, okay nak cerita ni. Okay, Lia dulu bekerja, Lia dulu ada pengalaman bekerja sebagai banker, kerja bank juga, okay. Dia dulu pernah kerja dekat Quick Finance, adalah pengalaman sikit bekerja dekat bank. Okay, lepas tu nak jadi ceritanya kenapa Lia resign sebab waktu tu Lia kahwin. Okay, dah kahwin, decide untuk berhenti. Acah-acah sangat konon-konon macam husband boleh support. Kan, husband boleh support, so aku tak payah kerja. Kan, husband boleh bagi duit, so berhenti kerja waktu tu. Lepas tu, husband kena pergi transfer kerja ke Kemaman. So waktu tu, Cuba ulang balik ayat. Sub sikit ke yang dalam ni? Kan, acah-acah sangat macam husband boleh support. Kan. Okay. So waktu tu kita decide lah kita naklah kerja kan. Konon-konon nak jaga anak kan. Dah berimpian ni duduk rumah jaga anak, jaga suami kan. Lepas tu suami kena transfer pergi kerja ke Kemaman, so Lia pun ikutlah husband pergi ke Kemaman kan. So dalam setahun Lia duduk Kemaman, nak dijadikan ceritanya lepas setahun Lia ikut husband ke Kemaman. Okey, husband Lia dia kerja oil and gas. Waktu tu tahun 2015 harga oil and gas drop jatuh teruk gila. Dan waktu tu ramai pekerja oil and gas kena buang kerja, termasuklah Lia punya husband. So acah-acah waktu tu husband boleh support, tiba-tiba husband kena buang kerja. Adakah Kan? kamu? Dengan Lia tak ada income. Okay, waktu tu kena berhenti 24 jam tau. Waktu tu kita orang packing barang terus packing balik KL sebab tak ada point pun nak duduk dekat sana lama-lama. So terus balik KL. Nak jadi ceritanya lepas balik KL beberapa hari macam tu, Lia disahkan pregnant anak nombor 2 pula. Tak ada income, husband kena berhenti kerja, pregnant anak nombor 2. Lepas tu anak yang pertama masih kecil lagi. Waktu tu Lia duduk dekat rumah family mertua tau. Okay. Boleh bayangkan tak perasaan waktu tu, rasa macam loser sangat. Dan satu lagi, apa yang buat Lia yang waktu tu orang kata yang buatkan impact besar gila dalam hidup dia. Waktu tu dia tak tahu apa, waktu tu tiba-tiba Lia kena kejar dengan Along. Sebab waktu tu Banyaknya timpa-timpa kan. sesak nafas. Kan. Rupanya waktu tu nak jadikan cerita, okey, Mak Lia ada buat bisnes kan. Waktu tu ada masalah keuangan. So rupanya Mak Lia ada pinjam Along. So waktu tu tak tahu apa, tiba-tiba dah lah Lia duduk dekat rumah mertua. Rumah mertua lah kena baling dengan cat. Korang boleh bayangkan tak waktu tu dengan Lia pregnant apa semua kan. So nak jadikan ceritanya rasa macam losernya aku tak ada function langsung. Memang malu waktu tu. So dah tak boleh nak buat apa. Waktu tu kita memang berserah je. So Lia decide waktu tu nekat aku kena buat something. Tak boleh bergantung dekat husband walaupun kata dia asalnya ada pendapatan dan boleh support kita. Lia kena buat something yang Lia kena ada income sendiri no matter what. Kan, walaupun Lia duduk rumah, Lia ada income sendiri. So waktu tu Lia decide, Lia tak cari kerja. Okay, Lia decide untuk bisnes sendiri sebab waktu tu pregnant kan, susah untuk cari kerja waktu pregnant and then anak pun masih kecil. So Lia decide untuk cari income dengan buat bisnes. So waktu tu Lia tak jumpa lagi mama masak tau. Waktu tu Lia rasa macam Lia ni suka baking. So Lia decide untuk jual kek sendiri. Okay, Lia jual kek sendiri. So Lia nak share sikit dengan korang. Sekejap. Kau pun baker. Berbangga anak-anak aku ni. Kan? Boleh. Ni waktu tu. Okay, Lia decide untuk jual kek sendiri kan, konon-konon waktu tu zaman founder muda tengah nak up tau.
So Aca macam kalau aku buat bisnes sendiri aku akan dapat income lebih. So waktu tu Lia belajarlah buat kek. Inilah contoh-contoh kek. Itu yang ada nama Lia Kek sampai sekarang ni. Lepas tu kejap kita stop sekejap. Kan lepas tu jual kek tak semudah yang disangka kan, dengan kita budak baru nak up, dengan harga kos barang bahan mentah tu sangat tinggi, sangat orang kata untung pun tak banyak. Okey, kalau you all nak tahu bisnes makanan ni memang untung tak banyak. Lepas tu Lia lah buat sendiri, Lia run sendiri, Lia buat kek, Lia buat marketing, Lia buat Lia jumpa customer, cari customer, Lia buat delivery, semua Lia buat sendiri. Sampai waktu tu pregnant, memang buat sendiri, tidur tak cukup, tidur pukul 2 bangun pukul 5 nak siapkan kek. Sampai kan lepas tu dia punya income tu tak ada sangat tau. Memang tak nampak income sebab kita rasa macam duit tu kita buat rolling cost je. Rolling untuk modal. So waktu tu Lia terjumpa lah Sabrina Bakery. So nama mama masak dulu adalah Sabrina Bakery. So waktu tu Lia nampak, dahsyat Lia nampak mama buat kek tau waktu tu. Kek brownies banyak gila, memang bersusun. Waktu tu mama daripada rumah lagi dengan papa buat bakery, buat brownies ni. Lia rasa macam dahsyat buat bisnes macam ni. Real ke? Lia rasa macam benda tu fake. Tapi nampak mama memang buat kek. Macam mana nak katakan benda tu fake kan? So aku ni buat bisnes kek juga, tapi buat bisnes kek yang sebulan ni customer tak berapa ketul je. So rasa macam macam mana bisnes Sabrina Bakery ni boleh macam ni kan? So lepas tu pula Lia nampak yang okey, ada suara ke? Okey tak suara? Dengar. Okey. Kan? Lepas tu Lia nampak pula Lia follow tau Sabrina Bakery ni. Lepas tu nampak Sabrina Bakery ada agent. Agent dia mama selalu show tau. Agent mama pick up stok banyak-banyak dekat rumah dia. Lepas tu mama share dia punya agent buat jualan 20,000. Dia cakap, amazingnya. Macam aku buat jual kek juga kot. Kan acak-acak konon boleh buat dapat profit lebih bila jual sendiri kan. Lepas tu rasa macam tak boleh jadi ni kan. Kena buat something. So waktu tu lah decide untuk kenapa orang lain buat sebagai agent dia boleh buat duit. So dia pun nak cuba sebagai agent orang jual produk orang pun dia mesti akan boleh buat duit juga. So waktu tu dia decide untuk stopkan dia punya business. Actually waktu tu tak senang tau sebab kawan-kawan dia dah tahu. Kawan-kawan dia dah tahu okey dia jual kek. So sekarang ni dia nak decide untuk stopkan dia punya business bakery dan jual kek orang pula. So waktu tu rasa macam malu pun ada, tapi sebabkan nak duit ni, kita tak ada duit kan. So kita nak duit, so memang Lia memang ignore je orang cakap-cakap apa ke, memang Lia ignore. So memang decide untuk join mama masak ni. So dia punya barang-barang bakery semua dia dah simpan dah, memang tak nak tengok dah. So memang tak ada niat langsung untuk buat lagi. Memang dah suruh simpan, memang tak nak tengok. So customer kata nak order pun dia cakap, sorry Lia tak ambil order dah. Sekarang ni Lia join mama masak, kalau nak ada kek mama masak. Memang Lia terus nekat untuk sebab kita tak nak buang masa kan. Dia tengok orang lain join bisnes orang pun boleh buat duit. So Lia memang decide nekat untuk berjaya dalam mama masak. So itulah bermula. Okey. Nampak? You all belajar You all belajar daripada Lia, you all nampak Awalnya dia ingat jadi baker ni boleh buat duit. Mungkin dalam ni ingat jadi baker lah lagi senang. Kita gaul sendiri tepung, kita beli barang, untung lagi banyak. Dan ternyata you all dengar sendiri, Lia punya sharing, dia jadi baker, untung pun tak banyak. Betul. Dan kenapa dia decide untuk join memasak? Sebab nak speed. Okay? Semua yang dalam Zoom ni, you all dah join memasak, sepatutnya you all kena nampak tau. Untuk grow memasak sebenarnya mudah. Sebab you all tak perlu nak baking apa semua tu. Dan you all boleh sangat speed. Okay? Dan mungkin Lia boleh sharekan kot. Kita kena laju sikit sebab tak boleh habis slide Lia tu 20 minit. Okay. So kita ringkaskan je. Itu agak lama lah. Jadi mungkin Lia boleh sharekan something. Macam mana yang menyebabkan Lia grow laju dalam memasak ni lah. Sebab Lia antara stokis yang laju jugalah bagi ramai walaupun tak seberapa laju. Tapi apa yang menyebabkan Lia grow dalam memasak ni dan buatkan Lia lebih yakin dengan bisnes memasak? Sanggup tinggalkan baker, sanggup simpan segala peralatan dan decide untuk buat memasak. Apa yang Lia nampak Lia boleh capai ke something yang Lia nak share? Okey, apa yang Lia nampak, Lia memang nampak peluang lah dalam memasak. Memang Lia selalu follow mama, Lia follow live mama, Lia selalu jumpa mama, mama selalu cerita apa yang mama nak buat dalam memasak ni. So kita nampak hala tuju dia, apa next yang mama nak buat. So kita nampak, okey, once dah join mama masak, kita tahu dah kita nak pergi ke mana. So itulah yang buat Lia rasa macam aku akan capai more lagi dalam memasak. Okey, untuk yang apa yang buatkan Lia naik ke level stokis ni, Lia selalu kejar rapat leader. Lia memang follow.
kejar rapat leader yang Lia buat lah kan. Lia kejar rapat leader, menonjol dalam grup. Okey, dulu dia dulu under Mama Cik. Okey. So untuk Lia nak sangat masuk dalam grup Papaman ni. Dari dulu lagi grup Papaman ni tak semua orang boleh masuk tau. Kan? So dari dulu lagi Lia fight untuk masuk ke grup Papaman. So nak masuk ke grup Papaman waktu tu stage Lia tak ingat berapa. So memang fight, okey, masuk dalam grup Papaman aku nak bagi Papaman kenal. Kan? Waktu tu memang nak bagi Papaman nampak. Memang selalu orang kata bercakap dalam grup, orang kata berinteraksi dalam grup. Memang nak bagi Papaman nampak, memang nak bagi Mama nampak waktu tu. So memang kejar rapat Mama, kejar rapat Papaman. Waktu tu selalu ada, sebab waktu tu masih boleh berjumpa lagi, tak ada COVID ni apa. Papaman selalu buat perjumpaan, Mama pun selalu buat macam seminar dekat HQ. So dia memang akan ambil peluang datang jumpa Papaman, jumpa Mama, bercakap, tengok depan mata kan. Memang dia ambil peluang. So waktu tu dia tak kisah macam mana anak dia masih kecil kan. Dia tak kisah macam mana pun dia mesti akan datang setiap kali Papaman buat perjumpaan, Mama buat perjumpaan, memang dia akan kejar, dia memang akan datang. Memang tak setiap kali dia buat perjumpaan dia memang tak miss. So yang mana alasan yang kata saya tak boleh nak pergi ke apa, anak kecil tak ada siapa jaga ke. So dia memang akan cari, no matter what aku mesti datang, anak mesti ada orang yang jaga. So dia carilah siapa-siapa pun yang boleh jaga anak. Sebab dia memang akan datang. So kat sini korang memang kena kejar rapat leader. Jangan orang kata jangan sampai leader tu tak kenal. Sebab itu sebenarnya shortcut untuk korang naik. Kan bila leader nampak dia buatkan you all punya nama tu akan sentiasa dalam hati dia, dalam mind dia, dalam doa dia, kan itulah sebenarnya shortcut untuk you all naik. Power semangat Lia. Rahman sebenarnya pelik hari ni tau sebenarnya. Sebab Rahman tak pernah Lia bercakap laju sebegini. Okey, Rahman siapa dalam ni keturunan Ibu Lia? Rahman nak tanya you all. Kau you all rasa macam pelik tak Ibu Lia cakap hari ni? Alright, korang ada rasa macam pelik tak? Semangat dia macam lain macam kan? Kan? Tiba-tiba memang laju, tiba-tiba laju pula sesi Zoom malam ni. Okay, pula hari ni Alhamdulillah. Oh, okey, dahsyat juga anak aku. Okey, tahu Lia ni, okey. Kalau you all dengar lah perkongsian Zack tadi sama juga dengan perkongsian Ibu Lia, antara diorang ni memang selalu kejar leader lah. Okey, kejar leader antara punca kejayaan diorang sebab bila you all kejar leader senang install. Leader pun nampak you punya kesungguhan. Bila you nampak you punya kesungguhan, leader akan rasa macam aku ni nak support budak ni. Aku nampak budak ni boleh grow ni. Aku nampak jauh mana budak ni boleh pergi. Okay? Dan Lia punya performance untuk last year pun memang sangat memberangsangkan walaupun PKP. Okay? Last year walaupun PKP, last year baru Lia tembus master, betul tak? Last year, betul. Dan tembus master waktu PKP kan? Betul. Siapa dalam ni yang kata nak battle tu kan? Mungkin ada benda something ke dia nak tambah lagi ke? Apa yang buatkan waktu battle lah kan? Kita just sharing lah, masuk sikit. Siapa yang dalam ni tak pernah experience PKP, yang you all baru, you all kata asyik-asyik OOS, asyik-asyik OOS. Rahman nak tanya, apa benda yang Lia buat? Tahun lepas asyik-asyik OOS. Tapi Lia boleh grow, Lia punya business dan capai ke level master. Apa yang Lia buat? Dia macam ni tau, korang jangan tengok pada masalah. Bila korang fokus pada masalah OOS, memang itu je masalah yang korang akan hadap. So korang tengok peluang. Kan tengok peluang. Macam Lia selalu macam bila OOS ke kan ataupun kena battle ke, Lia buat affirmation tau. Lia memang buat affirmation cakap macam mana pun walaupun OOS ke apa ke kena battle ke, tim aku waktu tim aku nak kena battle, dia memang akan dapat. So yakin tu. So jangan fikir tak boleh. So yakin macam mana pun memang dia orang akan dapat grab juga. Dan yang kedua, mungkin Lia boleh share berapa direct Lia waktu PKP last year? Direct Lia waktu PKP last year 140 orang kalau tak silap. You all dengar Siapa yang berada dalam sesi Zoom hari ini, untuk makluman siapa kata susah nak rekrutmen, sebenarnya you all boleh rekrutmen. Okay, you all memang boleh buat rekrutmen. Last year dahan direct Ibu Lia adalah 140 orang dahan waktu PKP last year. Okay, dan of course lah, dahan tu ada yang hidup, ada yang meninggal. Tapi yang Rahman nampak, Rahman share dengan you all lah, kenapa Ibu Lia laju last year, bukan sebab affirmation dia saja, tapi sebab dia ada tentera. Okay, semua dalam ni nak grow laju dalam memasak kan? Betul tak? Betul?
Bila you all nak grow laju, you all tak boleh buat seorang-seorang. Sebab apa Ibu Lia boleh pergi master walaupun PKP? Sebab dia bukan buat seorang-seorang. Dia affirmation team dia dapat, dalam waktu yang sama dia ada 140 dahan direct. Ni mungkin dia orang tak ingat Main ramai ingatkan balik. Jadi benda tu insya-Allah akan kembali. Okey. 140 orang tu akan ada balik nanti insya-Allah soon. Boleh. Jadi so far you all boleh dapat tak apa perkongsian Ibu Lia? Ada yang nak bertanya soalan, kita bagi laluan. Minta maaf Lia, Rahman kena cut Okey, tak apa Pak. Rahman kena cut sesi ni sebab Rahman tak nak lama sangat. At least kita habis sesi kita dalam 10.30 ataupun 10 suku lah. Okey, ada apa-apa soalan nak bertanya? Yang berada dalam sesi live, ada apa-apa nak tanya? Yang berada dalam sesi Zoom, silakan bertanya. Okey. Kau kan nak bagi Lia share slide tapi tengok tadi slide dia banyak page tu. Banyak sangat page tu. Kang nanti habis pukul 10 dia seorang aja. Okey. Alright, ada lagi soalan nak bertanya? Silakan. Ada siapa-siapa nak bertanya? Okey, mungkin Lia ada tips ke? Lia nak sharekan lagi any tips ke? Ada soalan ni Pak. Apa Kak Lia affirm dapat anak ramai? Affirm dapat anak ramai ni, kita affirm. Lia affirm, Lia buat affirmation target sales berapa yang Lia nak capai. Kan, waktu tu Lia nak naik master. Waktu tu untuk naik master tak nampak lagi dengan team yang ada kan. Tapi memang kita target dah naik master. Asalnya Lia tak decide pun macam mana. Lia tak rasa pun nak naik master. Rasa macam cukup lah aku naik stokis. Cukup lah kan. Sebab rasa macam diri ni macam tak layak je nak naik master kan. Tapi bila dah naik stokis, Mama share income master besar 10,000 kan. Cakap bapak, PM bapak dia teringin lah nak income 10,000. Bapak kata fight naik master. Itu adalah fight naik master, bina team. Kan, tapi kita affirmation, aku nak naik master, aku akan didatangkan dengan tim yang hebat yang akan bantu aku untuk bergerak sama-sama macam tu. Itu je lah, kita yakin je lah. Tak ada banyak fikir macam susah ke, apa ke, Roblox macam down ke, sikit down ke. Bila you all down, sikit down kan, itu yang melambatkan proses kejayaan tu. Dah faham? Okay. Alright. Biar Rahman pilih soalan sebab soalan ni dah makin banyak masuk dah. Okay. Soalan dah makin banyak masuk, biar Rahman pilih sikit. Okay, sebab okay. Okay, mungkin soalan ni Rahman rasa Lia boleh jawab. Okay, Rahman pilih sekejap Soalan dia adalah, macam mana Lia yakin anak akan menang battle and how to counter anak-anak down sebab battle? Apa yang Lia cakap dekat anak-anak? Sebab mungkin benda ni berlaku lah sekarang ni. Okay, setuju tak sekarang ni ada anak-anak you all down sebab battle? Setuju? Okay, setuju kan? Betul, ada ramai yang setuju. Okay, jadi okay. Alright, jadi kita soal jawab soalan tu lah. Okay, macam mana Lia counter? Okay, macam mana Lia counter anak-anak down sebab battle? Apa yang Lia cakap dekat anak Lia? Okay, benda tu boleh relate dengan Okay, kalau misal kata you all bila kena battle ni, you all tahu item tu memang sangat susah nak dapat kan. So kita tukar, kita tengok peluang yang lain. Kan, kita tengok pada item apa yang kita senang nak grab. So fokus pada item tu. Let's say kalau you all susah nak grab item tu, move on je. Pergi cari, tengok dalam sistem, pergi cari item apa yang you all rasa senang nak grab, dan fokus item tu. Tak perlu nak pening kepala, nak susah hati, nak dapatkan juga item yang you all nak kena battle tu. Kalau let's say you all terpaksa melepaskan peluang tu untuk dapatkan customer tu, yang you all kena battle tu tak dapat, then move on je. So, biasa dia cakap dengan anak dia, satu pergi, 10 yang akan datang. Macam tu lah. Okay. Betul? Yes. 1 pergi 10 akan datang. Mentality ni kena ada dekat you all. Okay? Sebab bila you all tak ada mentality macam ni kan, you all akan jadi pengemis kepada customer you all. Nampak bunyi jahat sikit, tapi memang begitu. Kalau you ada rasa macam, alamak aku tak boleh buat sale sebab OOS. Alamak aku tak boleh grow sebab OOS. Maksudnya you adalah orang yang satu, mentality loser sebab you mengalah disebabkan ada masalah. Okay? Dan yang kedua adalah you ibarat macam jadi mengemis pula nanti. Bila you meniaga tapi you mengemis dengan customer, bukan meniaga. You mengemis dengan customer.
That's why apa yang boleh dapat ambil, mana yang tak boleh kita next. Move on. Okay? Menang kalah biasalah, nama pun battle. Betul lah, nama pun battle kan. Tak battle lah kalau asyik-asyik menang. Okay? Menang kalah tu adat battle. Gitu. Ini jawapan paling best. Ni mesti set-set biasa main PUBG chicken dinner. Siapa biasa main PUBG, dia tahulah. Okay, repeat lagi sekali round. Okay. Alright, last soalan lah. Okay, last soalan sebelum Kak Zack, kita akan pilih sekejap nah. Last soalan. Okay, last soalan lah. Okay. Okay. Alright. Okay, walaupun Rahman rasa soalan ni macam, nampak soalan ni macam biasa-biasa je, Rahman nak tanya Lia lah. Okay. Waktu Lia, boleh Rahman tanya Lia? Boleh. So ni soalan random bukan daripada soalan ruangan chat, cuma untuk you all punya pembelajaran lah. Macam Lia tadi, Lia ada share, okay? Awalnya Lia resign sebab kahwin, okay? Betul. Dan waktu resign sebab kahwin, lepas tu ada anak pertama kan waktu tu kan? Ada anak pertama masih kecil. Lepas tu kena pindah dekat Kemaman. Dan waktu kena pindah dekat Kemaman tu, husband pula kena diberhentikan kerja. Betul. Dan pula husband diberhentikan kerja, ada pula kena kerja dengan Along. Okay? Betul. Dan waktu tu kalau ikutkan, boleh surrender dah, tak nak buat apa-apa kan. Mungkin mengakhiri masa, mungkin itu the level paling bawah adalah mengakhiri kan. Macam mana Lia dapat bounce back? Semangat untuk Lia buat. Kalau ikutkan, dah tak ada kerja. And then kena jaga anak kecil. And then husband kena berhentikan kerja, and then kena kerja dengan Along, and then dandan anak kedua, pregnant anak kedua tahu. So macam mana Lia bounce back, dapatkan balik semangat di kala ditimpa-timpa ni? Macam mana Lia dapatkan balik semangat? Adakah something yang menyebabkan, ada tercetus ke yang menyebabkan Lia rasa no matter what aku kena buat? Mungkin something yang boleh jadikan orang kata push factor gitu. Apa yang menyebabkan Lia ada push factor, bounce back, naik? Push factor dia sebabkan benda-benda tu yang jadi tu. So Lia nampak kat sini yang Lia ni tak ada preparation pun sebelum ni. So sekarang ni Lia kena bangkit lah. Diri Lia ni kena bangkit untuk dapatkan income. Dia ada income sendiri. Apa pun jadi lepas ni, let's say husband dah dapat kerja, lepas tu kena berhenti kerja ke apa-apa jadi ke, Lia ada preparation. Waktu tu memang Lia rasa macam sebelum ni rasa macam dah nak kata menyesal dah tak boleh dah kan. So orang kata memang rasa kekuatan tu memang ada untuk bangkit, sebab kalau Lia terus macam tu memang tak jadi apa lah kan. So memang waktu tu kena buat something. Memang tekad tu memang dah, orang kata dia bila dah jadi banyak-banyak kes macam tu, dia apa macam membara semangat tu memang lain macam lah. Itu yang bila waktu ada macam orang kata api dalam diri, yang bila you buat je jadi macam tu. Jadi, okay. Alright. So itulah sedikit Lia kongsikan, iaitu semangat dalam diri, okay. Sebab kalau Lia tak ubah, siapa nak ubah, betul tak? Betul. Dan Lia pun lesson learn yang mana dalam ni mungkin belum berlaku, okay. Mungkin dalam ni belum berlaku macam apa Lia berlaku bertimpa-timpa. Always get prepared. Betul. Always get prepared. Bukan kita bersangka buruk terhadap future, tapi always get prepared. Bila sekarang ni Lia dah get prepare lah. Kalau tanya Rahman, get prepare tak kalau anything worse? Alhamdulillah kan. Daripada dulu asalnya tak ada apa, income tak ada, simpanan, nak kata income tak ada, simpanan of course tak ada. So alhamdulillah sekarang simpanan dah ada, duit belanja setiap bulan ada daripada mama sab kan. Setiap bulan orang kata masih tak habis guna lagi lah kan. So you all pun boleh fight sebenarnya kan. Jangan cepat sangat give up. Kalau you all asalnya bermula daripada nothing, you all boleh jadi something kan, yang banggakan korang punya parents, orang sekeliling kan. You all belajar sesuatu hari ni? Dapat sesuatu daripada sharing Lia? Okay, antara sharing yang bagi Rahman rasa lah daripada Lia, Rahman pun baru tahu story dia ya. Okay, Rahman pun baru tahu story dia, yang mana no wonder lah dia pecut laju sebab tekanan yang sangat kuat. Kalau kita ni takkanlah nak kena tunggu tekanan. Okay, takkanlah nak kena tunggu tekanan. Korang nak kena tekanan dulu ke? Siapa kat dalam ni nak kena tekanan dulu baru nak buat betul-betul? Kita tengok muka-muka sikit. Ada tak muka-muka minta tekanan?
Ada tak muka-muka minta tekanan? Ada tak dalam ni? Okay. Yang mana dalam ni you all tak ada kena tekanan, always get prepared. Okay. Get prepared. Apa yang Lia cakap tu adalah sangat betul ya. Kalau you all tak get prepared, nanti you all rasa sakit dia, sakitnya tu di sini tau. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Okay, sakit tau. Nanti sakit dekat situ susah nak ubat. Okay, alhamdulillah, semoga you all bermanfaat, dapat perkongsian daripada Ibu Lia. Okay, Rahman nak sharekan juga performance lah Ibu Lia untuk you all punya semangat dan juga inspirasi lah. Okay, lagi sekali ini adalah FB Ibu Lia, you all boleh follow Lia Afira. Okay, right, dan seterusnya adalah performance Lia. Okay, sebab Lia join Disember Lia join Disember, kalau you all perasan, Disember Lia adalah RM500 saja bulan pertama. Okay? Siapa dalam ni lebih daripada Ibu Lia? Bulan pertama lebih daripada Ibu Lia. Memang set-set leader-leader yang pecut ni awalnya dia tak pergi niaga juga. Okay? Buat 500. Apa benda lah niaga buat 500. Tadi buat RM60, ni buat 500 je. Lebih kurang je lah dia orang ni. Tapi alhamdulillah, okay, untuk bulan 4 bulan pertama Disember, Januari, Februari, Mac untuk 2019, inilah pencapaian dia. Dan cuba you all tengok beza. Okay, tahun 2020 2020 Disember Lia ni 2019 silap. 2019 Disember Lia dah buat 27,000 dan Mac 2020 Lia dah buat 77,000. Okay. Dan Rahman nak tunjukkan beza dia. 2020 Januari tahun lepas Januari tahun lepas Lia dah buat 37,000 dan juga Januari tahun ni Lia dah buat 130,000 dan peningkatan setahun. Okey. Setahun peningkatan daripada 37,000 pergi 130,000 bersamaan dengan 251%. Paling tinggi Lia pernah capai berapa? Paling tinggi 174,000. Okey, paling tinggi suri rumah dah membesarkan anak keliling dah sekarang dah nampak 178. Dekat 180. 178,000 sekarang. Alhamdulillah. Okey. Dan insya-Allah bulan ni boleh kot tembus 200. Boleh? Boleh Lia? Amin, boleh Pak, boleh. Okey. So thank you so much kepada Lia. Thank you Lia. Okey, berikan tepukan untuk Lia. Thank you semua. Next, kita pergi pula kepada Kak Zack. Okey, mana Kak Zack ni? Mana Kak Zack Kak Zack, where are you Kak Zack? Ramai mencari Kak Zack. Okay. Alright Kak Zack. Hari ni Kak Zack. Lain Kak Zack kita nampak hari ni ya Kak Zack. Boleh buka mic Kak Zack. Lain Kak Zack hari ni ya. Okay, lawa tak kau rasa Kak Zack malam ni? Okay. Memang nampak lain hari ni Kak Zack. Betul tak? Siapa hari ni first time nampak Kak Zack macam ni? Cuba angkat tangan say I. Ataupun saya. Okay, tim-tim Kak Zack, inilah you all punya mak bila mana dia dah get prepare. Begitu. Okay. So Kak Zack antara master stockist di bawah tim Mem Nasa. Kalau you all biasa dalam level 1 training Rahman, you all nampaklah gambar Kak Zack ni. Okay, Kak Zack antara salah seorang yang dah berjaya. Okay, dah berjaya membeli Volkswagen apa? Volkswagen R-Line. Allspace. Aku pun tak tahu nak sebut. Sekali lagi Volkswagen apa? Volkswagen R-Line Allspace. Volkswagen R-Line Allspace. Aku berbelit lidah nak baca. Nanti kita tengoklah. Nanti kita tengok mungkin dekat gambar poster Kak Zack ke apa ada kan nanti kan dekat social media Kak Zack. You boleh nampak Kak Zack ni Rahman share sedikit background Kak Zack. Okay. Alright, Kak Zack ni adalah ni FB Kak Zack Okay, Zakia Muhammad Yusof, betul kan ni? Ke bukan FB kan? Betul. Okay. So ini adalah FB Kak Zack, Zakia Muhammad Yusof. You boleh nampak lah. Ini barisan leader-leader dia. Okay. Dan Kak Zack join 2019 Februari. Januari Februari lebih kurang lah. Okay, Januari Februari 2019 dan pengalaman dia Rahman tak dapat banyak, Rahman tak sempat korek lagi. Dan Rahman tahu dia masih bekerja. Kak Zack ni masih lagi bekerja. Okey, dan sekarang ni alhamdulillah one of master stockist yang dah berjaya upgrade kereta kepada Volkswagen R-Line Space tadi. Dan juga income dia 5 angka setiap bulan masih lagi bekerja. Mungkin apa-apa
Kak Z boleh kenalkan diri dan mungkin Kak Z boleh sharekan apa-apa tips kepada tim kita hari ini lah. Silakan Kak Z. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dengar tak suara Kak Z? Okay, test mic 1 2 3, dengar ke suara Kak Z? Kalau dengar, dengar. Yang dalam live pun sama. Okey. First of all, Kak Z nak betulkan Kak Z masuk Januari 2020. Minta maaf, Januari 2020. Aku punya salah slide tadi. Kak Z tahun lepas. Maknanya dalam dah tak setahun setengah lah Kak Z dalam memasak ni. Setahun setengah je Kak Z dalam memasak dah ada. Okay, sambung cerita. Okey. Kak Z sharekan sikit journey Kak Z lah. Mungkin journey Kak Z ni berbeza sikit dengan orang lain kot. Ataupun mungkin ada yang sama. Sebab Kak Z start dengan tak ada expectation apa-apa pun dalam memasak. Sebab Kak Z bekerja kan. Kak Z bekerja, cuma Kak Z nak cari income sebenarnya dalam 1,000 je. Kak Z kalau maksimum Kak Z nak buat pun dalam 1,000 je sebenarnya. Kak Z tak ada terfikir nak sampai ke tahap ni sebenarnya. Sebab Kak Z masih bekerja. So of course bila kita buat part time ni, kita akan terfikir kita tak adalah nak all out ataupun nak beria-ria sampai dapat puluh-puluh ribu kan. Tak ada. Memang tak ada langsung. Memang tak ada langsung masa tu. Cumanya Kak Z tak kenalkan diri ya, tapi tak apalah, Rahman dah kenalkan tadi kan. Zakia Muhammad Yusof, okey. Lupa pula. Kita tanya Kak Z, siapa dalam ni sama macam Kak Z? Yang part time you rasa nak dapat 1,000 je awal-awal, 500, 1,000 je awal-awal. Siapa ada sama macam Kak Z? Siapa ada macam Z, Kak Z? Awal-awal nak 100 pula, nak 500, 1,000 je awal-awal. Saya sebab student ramai macam Kak Z sebenarnya Ramai macam Kak Z. Lepas tu bila Kak Z first time Kak Z buat memasak ni, Kak Z pun tak tahu modul dia macam mana. Kak Z pun yang tak tahu apa impact daripada bina team. Dan Kak Z pun tak tahu yang income ni sebenarnya kita punya leader, top leader income puluh-puluh ribu. Tak tahu masa tu. Main buat je. Memang blur lah, kata orang blur. Masuk cuma tahu nak buat set income, itu je. So bila Kak Z terus buat, lepas tu Kak Z ikutlah apa yang leader suruh kan. Ikut je apa leader suruh. Kak Z pun antara good follower lah masa tu. Sebab ikut je. Leader suruh buat ni kita buat. Leader suruh buat ni kita buat. Sibuk macam mana pun Kak Z tetap buat. Kan. Sebab kita nak kan benda tu, bila kita nak kita kena ikut lah. Kan. Kita nak, cuma Kak Z perasan perangai Kak Z. Kalau Kak Z free memang sebab memandangkan kita ada Mamasak Academy. So memang Kak Z suka top up ilmu kat situ. Sebab bila Kak Z perasan sebenarnya kita ni, Kak Z pun pernah berniaga sebelum ni. Kak Z tak pernah berniaga online, tapi Kak Z berniaga jual jubah. Kak Z perasan sebenarnya kita ni, kenapa kita gagal bila kita buat bisnes, sebab kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita main ikut-ikut je sebab kita tak sanggup nak spend duit untuk bayar untuk ilmu tu tau. Kita tak sanggup sebab bagi kita kalau kita bayar duit untuk kita dapatkan ilmu, kita tak dapat beli bahan-bahan yang kita nak beli untuk kita buat modal tau. So kita lagi rela buat modal. Dan tentu kita rasa kita akan pulang balik modal tu. Tapi sebenarnya tak tahu. Sebenarnya ilmu tu pun penting. Tapi bila dalam memasak ni, Kak Z tengok bila kita top up ilmu, from time to time memang benda tu progress tu akan berlaku. Progress tu akan berlaku. Melainkan orang tu tak suka ilmu lah. Dia tak suka ilmu memang different lah. Dia tak suka. Tapi macam Kak Z ni, Kak Z suka ilmu. Dan Kak Z memang attach sangat dengan mama punya life daripada Kak Z semenjak Kak Z masuk lagi. Kak Z memang suka tengok leader-leader punya sharing. Kak Z suka tengok live mama. Masa mula-mula, ni bukan cerita sekarang. Masa mula-mula masuk lagi Kak Z suka. Kak Z memang siap ada buku masa mula-mula masuk lagi. Sebab Kak Z suka belajar. Kak Z suka belajar. So memang benda tu Kak Z memang daripada awal pun Kak Z dah buat dah. Tahu. Walaupun time tu nak buat suka-suka pun belajar dah. Kak Z suka belajar sebab Kak Z tengok. Kak Z nak fahamkan sebab kita mula-mula masuk. Kita kan blur kan. Kita tak tahu apa kan. So kita tak boleh expect leader kita nak bagi semua dekat kita tau. So kita yang cari. Nampak tak, kita yang cari. Macam Kak Z yang cari. Walaupun Kak Z, sebab bagi Kak Z benda tu, sebab kita nak buat bisnes, kita kena ada knowledge. Kalau kita tak ada knowledge, macam mana kita nak buat bisnes tu kan? So itu penting bagi Kak Z. So bagi Kak Z, biarlah start lambat tapi you ada knowledge. Daripada you start, lepas tu you tak bila you bina team apa semua, so anak-anak team you macam terabai tau. Sebab you sendiri pun tak ada knowledge, tak ada benda yang you pun tak boleh nak share something dengan diorang. You faham tak? You akan biarkan diorang macam tu je. So at least bila you ada knowledge, orang tanya ke apa ke, at least you boleh say something. At least you boleh salurkan knowledge tu dekat diorang tau. Nampak tak? Itu bezanya you ada knowledge dengan you tak ada knowledge. Bagi Kak Z itu penting lah. Masa mula-mula memang kita kena top up diri kita dengan knowledge dulu. Lepas tu baru kita start. Sebab bagi Kak Z memanglah Kak Z pun mula-mula memang terus start je, memang redah je. Tapi dalam masa yang sama Kak Z belajar. Nampak tak? Sebab dulu-dulu
Leader tak macam sekarang, provide semua untuk korang. Macam Kak Z sendiri pun provide training untuk tim Kak Z daripada hari Ahad sampai hari Khamis sekarang ni. Tapi dulu-dulu tak ada, tak ada benda tu. Dan benda tu kita as a leader kita yang kena provide untuk tim kita. Itu bagi Kak Z penting lah. Ilmu memang sangat penting. Walaupun orang ingat business cake je, walaupun jual cake je. Tapi you all kena pandang ke hadapan, you all nak sampai level mana. Kalau you all nak sampai level master, you all kena jadi apa bila kat level master? You all kena jadi trainer kan? Bila you all kena jadi trainer, maknanya apa knowledge yang you all kena equip kat diri korang sekarang ni? Kan sebagai seorang trainer. Nampak tak? So benda tu penting. Sebab ada tak anak team yang nak duduk bawah leader yang tak ada knowledge? Nampak tak? Itu beza je lah. Beza je Kak Z rasa kat situ lah. So bagi Kak Z tu penting. Sebab masa Kak Z mula-mula masuk dulu, Kak Z main buat je. Memang Kak Z tak ada expectation apa-apa. Lepas tu Kak Z, Facebook Kak Z antara orang yang IT memang out. Serius cakap sistem Facebook ke Instagram ke, memang Kak Z bukan orang-orang jenis yang suka benda-benda macam ni tau. Kak Z pun tak suka share personal life dekat FB ke dekat Instagram ke, tak pernah. Bila Kak Z start buat bisnes, Kak Z gunakan Kak Z punya FB, gunakan Kak Z punya Instagram. In fact Instagram pun tak apa aktif sangat sekarang ni, cuma tapi still update lah. Kita start guna benda-benda tu semua. Kita start belajar. Walaupun ada kekangan, tapi kita nak. Bila kita nak, kita belajar. Nampak tak? Kita belajar. So bagi Kak Z benda tu penting lah. Benda tu penting sebab you nak, tapi you tak nak belajar. Nampak tak different dia? So bila you tak nak belajar, you akan tertinggal lah. Bagi Kak Z, kalau you nak, you kena belajar. No matter how, no matter what, you kena belajar. You kena spend time lah untuk belajar benda tu. So bila Kak Z dah, masa mula-mula Kak Z masuk, Kak Z tak tahu apa tu group power. Kak Z tak tahu apa itu group community, tak tahu. Memang tak pernah guna. So Kak Z hanya based on database Kak Z dalam telefon dengan kawan-kawan terdekat. So itu je yang Kak Z approach mula-mula. Tapi sampailah agak lama tau. Sampai bulan 10 macam tu tau. Bayangkan dari bulan 1 sampai bulan 10 Kak Z tak pernah sentuh pun group power. Bayangkan tak pernah sentuh group power, tak pernah ni. Tapi Kak Z manage night stockist bulan 5. Bulan 5 Kak Z manage night stockist. Lepas tu Kak Z naik master bulan Disember. Sebenarnya bulan Disember tu memang Kak Z dah aim dah. Sebab kan Mama dah start cakap kan kita kena tak target apa semua kan. Kak Z dah kata okey, by hook aku kena capai juga master bulan Disember ni. Sebab aku dah lama sangat ni. Bagi Kak Z dah lama lah kan. Dah setahun kan, dah lama lah. So by hook aku kena capai juga ni. Tapi Kak Z hidup, Kak Z grow hanya dengan kawan-kawan Kak Z sepanjang sampai bulan 10. Lepas bulan 10 tu baru Kak Z berjinak-jinak dekat group power. Baru Kak Z berjinak-jinak dekat group power, baru Kak Z belajar apa semua kan, sebab kita nak kan, kita belajar. Tapi Kak Z memang Kak Z memang ada satu, Kak Z kena letak satu push factor dekat diri Kak Z untuk Kak Z naik. Masa Kak Z naik stokis, Kak Z tak berdiri sangat naik stokis. Kak Z memang ikut flow je. Dapat anak campak kat tim ramai, campak kat tim NASA masa tu. Memang tak tahu training orang serius, memang tak tahu training orang, tak tahu apa masa tu. Sebab kita sendiri pun tak apa-apa target kan. So tapi bila dah nak capai master stokis, suka tak suka, masa tu Kak Z pun dah bawa NASA masa bulan 10 tu, NASA pun cakap dengan Kak Z, suka tak suka Kak Z kena train orang. So maknanya kat sini kena ada push factor dekat diri you lah, you memang kena train orang. Kalau you tak nak capai level tu tak apa. Kan you nak duduk dekat agent sahaja ke kan, tapi you nak capai level tu. Bila nak capai level tu, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap anak-anak tim you kan. So sampai bila you nak harapkan leader atas train anak-anak tim you kan. So kat situ Kak Z take the challenge lah untuk train anak-anak tim apa semua kan. Kak Z pun salah seorang yang memang dengan anak-anak tim Kak Z pun bagi peluang kat diorang untuk diorang ada macam empowerment, untuk diorang pun grow, untuk diorang pun macam gile-gile dengan Kak Z untuk bagi training dalam grup kita orang. So that diorang pun rasa diorang ni macam diorang kena letak diri diorang sebelum diorang jadi stokis, diorang kena letak diri diorang kat stokis kan, untuk dia bagi untuk dia train. Sebab kalau kita tak suruh diorang buat macam tu, diorang takkan start tau, takkan ada kata orang takkan ada dia tak boleh nak break the pattern. Sebab dia tak pernah jadi trainer, betul tak? Dia bukan jenis orang yang bercakap kan. So kita tak suruh benda tu, dia takkan break the pattern. So Kak Z pun letaklah siapa nak cabar diri memang kena buat benda tu kan. Siapa nak cabar diri memang kena buat benda tu. Kalau tak buat benda tu, kita takkan grow. Maknanya kita akan bila you tak letakkan diri you kat satu benda yang you nak tu, macam mana you nak capai benda tu, betul tak? Macam Kak Z sekarang, contoh Kak Z nak capai platinum kan. So Kak Z sendiri pun kena letak diri Kak Z macam mana. Macam Mama kata platinum ni memang kena marah. Tiap hari kena ni apa semua kan. So memang mentality kena kuat, memang inner kena kuat,
memang luaran kuat, dalam kuat, memang apa-apa mama punya expectation memang high untuk platinum ni semua kan. So maknanya benda tu kita dah ready. Walaupun sebelum ni kita tak pernah rasa benda-benda macam tu kan. Tapi kita kena readykan diri kita ke arah tu lah sebab kita nak kan. Kalau kita nak, kita kena readykan diri kita ke arah tu lah. Kalau kita tak readykan diri kita ke arah tu, macam mana kita nak capai benda tu kan. So okay, yang macam Rahman kata. Okay. Panjang kau ni. Nak Dekat 10 minit tu non-stop tau Rahman. Dahsyat ni, dahsyat leader Kak Zack ni Kau nampak tak? Beza. Right? Beza master bercakap macam mana. Okay? Dia cakap macam peluru. That's why lah dalam masa setahun jadi master. Okay? You nampak itu dah nampak dah aura dia. Okay? Rahman kena potong sikit, mungkin dalam ni akan bertanya. Jadi Rahman tanyakan siap-siap lah. Macam tadi Kak Zack ada share yang Kak Zack sebenarnya awal-awal maksimumkan Kak Zack punya kontak je dulu. Betul tak? betul. Okay. Mungkin ada ke any tips? Kau nak tahu tak tips daripada Kak Zack macam mana dia guna maksimumkan dia punya kontak? Kalau nak tahu cuba respon. Saya nak tahu. Okay? Right. Sebab Rahman nampak lah kebanyakannya, kebanyakan orang yang buat bisnes masak ni kan, you all ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa macam kawan aku nak beli ke? Kawan aku ni dia nak support aku ke? Jadi mungkin Kak Zack boleh jawab lah. Macam mana Kak Zack boleh grow kan bisnes ni permulaan dengan gunakan database saja. Silakan Kak Zack. Kak Zack bukan hanya PM pada database yang Kak Zack save number, Kak Zack juga PM pada database yang Kak Zack tak save number. Kak Zack start save number diorang. Kak Zack start save number diorang dan Kak Zack letak, kalau Kak Zack tak tahu nama, Kak Zack letaklah prospek A, prospek 1, prospek 2, prospek 3. Macam Kak Zack satu grup MW tau sebab Kak Zack pernah main kutu beli barang MW. So Kak Zack letak MW 1, MW 2. Mana Kak Zack tahu itu adalah daripada grup MW. Faham tak? So bila Kak Zack approach diorang, Kak Zack bagi salam semua lah. Of course Kak Zack ada yang letak nama tu, kita nampak nama kan. Tapi ada kita tak nampak nama kan. Kalau kita tak nampak nama tu kita just kita cakap lah Assalamualaikum tuan-puan, kita just tak slash lah kan. Untuk bagi pendahuluan kan, kita just letak tu dah. Kita kenalkan diri kita as agent memasak. Mula-mula Kak Zack approach as a penilai agent lah untuk kalau nak beli kan. Kalau nak beli boleh cari kita kan. So ada juga yang bertanya sebenarnya. So tak ada masalah pun. Lepas tu yang second time Kak Zack buat, Kak Zack letak masa tu Kak Zack ada buat video atau simple video untuk perkenalkan diri Kak Zack sebagai agent. So supaya orang tak ada macam cuak kan, bila kita kenalkan hantar-hantar macam tu mungkin orang akan cuak, tak nampak muka kita semua kan. Kak Zack ada buat short video yang perkenalkan diri Kak Zack sebagai agent dan juga peluang bisnes dalam memasak ni. Kak Zack hantar video tu dekat diorang. Dan dalam pada ramai-ramai tu ada yang melekat 2. Nampak tak? So at least kan Kak Zack tak buat sampai 50 orang pun. Kak Zack rasa masa tu Kak Zack buat dalam 10 ke 15 kontak je. Kak Zack buat. Tapi melekat lah. Alhamdulillah lah, betul tak? Tapi benda tu kena rajin lah. Benda tu kena rajin. So, ya betul. So, Kak Zack buat video. Kak Zack buat video pengenalan diri, bukan ketuk-ketuk PM gitu. Tak, ini yang Kak Zack nak panggil diorang join as a member. Kak Zack buat simple video, Kak Zack perkenalkan diri. Lepas tu Kak Zack kata siapa yang nak cari side income, Kak Zack kata sebabkan ada efek sebab pandemik ni semua kan. Kak Zack kata dekat memasak, platform memasak menyediakan satu peluang bisnes. Kak Zack kata yang semua orang boleh buat. Kak Zack kata tak kira you background macam mana, Kak Zack kata kita akan bantu. Kak Zack kata. So Kak Zack pun tunjuk leader-leader Kak Zack. Kak Zack buat macam short video, tapi video tu bukanlah Kak Zack sendiri yang buat. Kak Zack upah kawan Kak Zack buatlah di Pandayan. So antara leader-leader Kak Zack yang Kak Zack dah train, Kak Zack tunjuk juga. So lepas tu adalah orang akan cari kita kalau dia nak peluang tu sebab kat situ real people, real result kan. So maknanya dia akan cari kita sebab memang kita share diri kita, bukan orang lain. Gunakan kontak dekat phone sajalah. Betul? Ya, Kak Zack hanya guna kontak kat phone saja. Dalam grup-grup sekolah, grup-grup jiran gitu. Ya betul, Kak Zack maksimum semua kontak sebab kita kan ada, Kak Zack kan ada masuk MW lah, lepas tu Kak Zack ada pergi training lah, apa entah training ISO, SOP. Kak Zack kan buat, Kak Zack ni Kak Zack adalah officer in charge untuk ISO, SOP dekat office Kak Zack. So kat mana-mana training Kak Zack pergi, kita ada grup kan. Semua Kak Zack belasah. Grup training, grup kawan-kawan sekolah kan, grup kawan-kawan universiti kan. Grup kawan-kawan college kan. Kita ni je lah, kita belajar. Lepas tu ibu bapa kan Kak Zack ada anak-anak dah besar-besar. So
grup sekolah-sekolah diorang kan. Kan mak bapak semua dalam tu kan. Kita save je lah kan. So semua group ya. Kak Z WhatsApp personal lah. Yes, WhatsApp personal kan Kak Z. Okay. Ya betul. Soal janganlah pemalas sangat. Grup tu bukan banyak sangat. Bukan ada satu. Ada beberapa grup WhatsApp je lah dalam tu personal lah ya. Okay. WhatsApp personal lah. Kak Z buat WhatsApp personal untuk introduce business Kak Z lah. Okay. Dan apa yang menyebabkan? Ini soalan. Mungkin tadi asalnya Kak Z start Mamasab ni asalnya suka-suka. Apa yang buatkan turning point Kak Z untuk rasa tak boleh jadi ni. Bisnes ni aku kena buat jadi serius tu. Daripada tak suka santai-santai nak 1000 tu, apa yang buatkan Kak Z turning point untuk buat jadi nak pergi stokis, jadi nak pergi master, sebab dalam ni mesti ramai. Asalnya nak buat biasa-biasa. Tapi macam mana Kak Z tiba-tiba rasa nak pergi stokis, tiba-tiba rasa nak pergi master, dan sekarang ni tiba-tiba nak pergi platinum ni. Apa yang menyebabkan turning point tu Kak Z? Sebab kita nampak hala tuju. Sebab kita masa dulu kan kita tak ada macam really nampak hala tuju memasak tu dekat mana tau. Sebab tu Kak Z macam kalau buat briefing sekarang ni memang tekankan yang hala tuju tu, dan Kak Z pun share dengan diorang pun yang hala tuju kenapa ramai profesional dalam ni. Dia sanggup resign dia punya position yang lama tu semata-mata nak duduk dalam Mamasab. Apa yang best Mamasab ni padahal start daripada dropship je. Dan Kak Z akan tekankan dekat hala tuju yang kita ni boleh jadi jutawan. Yang level 3 level tu sebenarnya baru 7 orang je dekat level platinum. Peluang kita sangat-sangat besar dekat situ. Kau nampak Kak Z pun dah sekarang ni dah plan untuk pergi ke platinum. Ramai nak tanya you all nak jadi platinum tak? Okay, nak jadi platinum ke tak? Ke korang rasa aku ni agent je, aku ni stokis je, aku ni master je? Okay? Sebab dalam Mamasab ni sebenarnya hala tuju dah sangat jelas lah. Okay? Sangat jelas dah hala tuju dalam Mamasab. Sama ada you all nak buat ataupun tidak. You all nak percaya you akan jadi macam diorang, ataupun you rasa tak apalah biarlah diorang naik. Bagilah naiklah. Aku duduk dekat sini pun tak apa. Okay? Alright. Ramai rasa cukup lah kot. Cukup Kak Z? Ke Kak Z nak panjang lagi? Boleh Kak Z share sikit yang Kak Z macam mana Kak Z boleh dapat kereta tu? Ada yang nak tahu tak macam mana boleh dapat kereta? Ini yang dalam ni. Kalau bab-bab kereta ni, ini antara salah seorang lah master stokis Mamasab yang dah berjaya beli kereta. Ramai pun terkejut juga tahu-tahu Ramai keluar kereta. Kak Z dah keluar kereta. Sejak bila dia tak bagi tahu aku pun dia nak keluar kereta, tiba-tiba dah keluar kereta. Mungkinlah Kak Z boleh share. Macam mana Kak Z? Silakan. Kak Z sebenarnya Kak Z tengok kereta tu dah lama tau, sebelum Kak Z masuk Mamasab lagi. Kak Z kata investnya model kereta ni kan sebab kereta Volkswagen kan. Lepas tu Kak Z pula jenis family besar. Kak Z memang terpaksa pakai SUV lah kan untuk family yang besar. So Kak Z masa tu Kak Z tak tahu yang Kak Z selalu tengok kereta tu itu adalah salah satu affirmation, salah satu yang gambaran kan. Padahal masa tu belum masuk Mamasab lagi. Lepas tu bila masuk Mamasab, Mama ada tekankan. Bila Mama start push semua stokis dan ke atas, kan Mama ada start push. Especially masa stokis ke atas, Mama push. Korang dah start kena beli kereta kan Mama kata kan, kena beli kereta mewah. Mama kata kan start masuk, Mama paksa masa tu stokis ke atas masuk semua showroom kereta kan. Pasal tak? Kereta Mercedes kan semua pun tunjuk kereta Mercedes masing-masing kan semua kan masa tu kan. Lepas tu Kak Z kata dah ala-ala Kak Z memang dah memang suka sangat dengan kereta ni daripada dulu. So Kak Z kata tak apa, I start aku nak beli kereta ni dulu Kak Z kata. Sebab Mercedes tu aku akan aim bila aku naik platinum nanti. Nampak tak? Strategi dia. So Kak Z kata tak apa aku beli kereta ni dulu. So Kak Z pun bulan 10 tu Kak Z dah start buat affirmation, Kak Z dah start buat planning. Okay, by December by December by hook by crook aku kena naik master. So at least dah dapat income kata orang 5 angka dekat situ. Lepas tu katakanlah Kak Z pun plan untuk simpan duit by December, January, March, December, January, February, March Kak Z nak plan keluar kereta tu. Maknanya Kak Z dah plan tau. Maknanya by bulan 10 tu Kak Z dah pergi showroom dah tau dah. Masa Mama dah push semua orang pergi showroom tu, Kak Z dah pergi showroom. Dan Kak Z pun in fact Kak Z dah share pun kan. Kak Z kata Kak Z dah feel pun duduk dalam kereta tu semua. Kak Z kata dapat. Tak lama lagi. So Kak Z plan untuk Kak Z naik master dan Kak Z plan untuk Kak Z saving duit untuk bayar deposit kereta. Kak Z dah check semua dah. Harga kereta pun semua masa tu. Dah plan dah nak bayar deposit apa. Dah plan dah monthly semua apa. Dengan income yang berapa semua Kak Z dah plan dah.
So kita just feel benda tu, feel macam kita dah dapat tau. Lepas tu hari-hari hari-hari masuk YouTube tengok je kereta tu, tengok je kereta tu. So nak feel tu kan. So masa tu, so by the time bila duit untuk yang Kak Z pun alhamdulillah naik master bulan Disember, Kak Z start simpan duit. So by the time March Kak Z dah pergilah ni showroom, bayarlah duit kereta apa semua kan. Alhamdulillah lah, itulah hasilnya. Nampak tak, you kena plan benda tu. You kena plan bila you nak dapat benda tu. Nampak tak? Kalau lewat pun tak apa, tapi at least you plan. At least you dah nampak bayang daripada, sebab bila you tak pergi showroom, you tak rasa tau, you tak feel tau. Bila you tak feel, you tengok macam tu je, rasa tu tak kata orang tak melekat kat dalam ni tau. So you kena pergi, kena rasa, kena kata orang kena melekat dalam ni. So hari-hari kena feel benda tu kan. So you akan work towards you nak dapatkan benda tu. Okay? Kalau you tak pernah rasa, orang kata you tak steam lah. Dia tak ada high, tak terbayang tu dia tak high. Macam isap ganja sikit, wah seronok je. Tak terbang. Okay? Dia dah duduk dalam kereta tu, baru dah tahu Kak Z pergi showroom Volkswagen. Okay. Kak Z ada letak gambar tak silap kat Kak Z ni Facebook masa Kak Z pergi Volkswagen sebelum Kak Z beli. Itu dalam bulan 10 ke bulan 11 macam tu. Sebab kebetulan pergi ambil anak asrama penuh dekat Seremban, Kak Z singgah. Sebab Kak Z ada hal sikit kat situ. Kak Z memang tengoklah kereta tu semua, memang duduk dalam tu semua, memang ambil gambar post dekat tu semua. Sebab masa tu Kak Z just cakap kat WhatsApp dekat FB status, next kereta akan datang. akan dapat lah. Macam tu kan. Padahal benda tu masa tu tak commit, tak apa lagi, tak ada pun bayar deposit, tak ada apa. Tapi just Kak Z dah plan lah bila Kak Z nak dapatkan kereta tu. Macam tu lah. Sebab tu mama kata kita macam Kak Z dah kerja. So mama pernah cakap Kak Z dah kerja. So bila Kak Z kerja, Kak Z tak boleh ada kat level yang selesa. Bila Kak Z ada kat level selesa, Kak Z takkan grow. So Kak Z peganglah kata-kata mama tu. Maknanya Kak Z, bila Kak Z beli kereta tu, Kak Z ada komitmen. Bila Kak Z ada komitmen, maknanya Kak Z suka tak suka, Kak Z kena fight untuk komitmen yang Kak Z kena bayar kan. Nampak tak kat situ? So at least anak-anak tim Kak Z pun semangat tengok leader dia. Oh, leader aku dah beli. Tapi memang majoriti memang semangat gila bila Kak Z keluar kereta. Memang semua kata next semua kan. So nampak tak, diorang ada leader yang diorang nampak hala tuju leader dia, diorang pun nak capai macam leader dia capai. Itu yang kena ada dekat seorang leader. Betul. Okay? Inspiring you punya team. Walaupun ikutkan tak adalah nak sangat sebab income dah okey, apa dah okey, tapi Kak Z ambil kereta jadikan sebagai push factor dan inspiring story kepada anak team yang mana diorang pun boleh dapat kereta macam Kak Z. Dan insya-Allah Kak Z, bila platinum nanti kereta apa pula nak keluar kan? Mas lah pula. Oh, lepas ni kalau dah capai platinum Mercedes pula lah betul kereta kau tapi tak apa, kereta ni dia boleh kalau dapat free kan, apa salah kan? Apa salahnya kan? Itulah sebab katanya next M is must lah. Tak mesti M ke kan? Banyak sebab keturunan Papaman Legacy setakat ni paling banyak adalah Alphard. Okey. Aman pun tak tahulah Kak Z punya, mungkin tak tahulah. Dia nak Mercedes, mungkin Mercedes apa, GLC ke apa ke tak tahulah. Okey. Jadi you belajar sesuatu daripada sharing Kak Z. Ada yang nak tanya soalan? Penutup satu soalan je lah kita bagi sebab Rahman dah tanya banyak tadi. Rahman rasa sebab soalan dia, Rahman kena tapis sikit soalan dia. Okey? Belajar sesuatu Okey, alright. Memang Kak Z Rahman bagi last ni memang antara terbaik lah. Memang keturunan korang ni kalau aku bagi cakap dia laju je cakap je. Okey. Bagus aku bagi yang terakhir. Memang dia request sekali tadi, Rahman nak last sekali boleh tak? Okey. Soalan Kak Z. Ni soalan biasalah untuk orang yang bekerja. Macam mana Kak Z bahagi masa kerja and business Kak Z? Bagi masa kerja dengan bisnes, kita kena ada planning lah. Kalau kita tak ada planning susah. Macam Kak Z suka spend macam pagi tu banyak awal sikit. Untuk Kak Z suka sebelum tidur, Kak Z akan plan apa yang Kak Z nak buat untuk besok sebelum tidur. Tapi memang kita kena berkorban lah. Tak ada benda yang tak perlukan pengorbanan tau. Sebab masa mula-mula Kak Z masuk bisnes tu, Kak Z ingat Kak Z tidur pukul 1, pukul 2 pagi. Memang macam tu. Rutin Kak Z tidur sebab kita dah start buat bisnes. Memang Kak Z rasa penat sangat masa tu sebab kita nak sesuaikan diri. Tapi Kak Z tak pandang income lagi masa tu. Kak Z kata buat je. Sebab masa tu Kak Z tak fokus pun pada income. Sebab Kak Z pun tak tahu sebenarnya Kak Z nak apa. Kak Z nak sikit je kan. Tapi Kak Z kata Kak Z pun tak tahu jenis Kak Z masa tu macam mana. Tapi kebetulan masa tu order banyak sangat masuk. Lepas tu team order ni masa tu guna manual lagi tau. So kita hanya boleh order lepas waktu bekerja sampai leader Kak Z marah Kak Z masa tu. Kak Z sampai pukul 8 je saya pun nak tidur je kan tu.
Dia marah Kak Zack. Order apa pukul 12 tengah mana masuk lagi order. Macam mana Kak Zack nak stop kan sebab diorang pun start order kan sebab kita pun guna WhatsApp je masa tu. So memang Kak Zack daripada awal-awal Kak Zack memang tidur lewat. Dia tidur lewat. Tapi masa tu Kak Zack tidur lewat dan Kak Zack suka plan malam-malam untuk besok. Sebab bila malam-malam benda tu dah ada dalam library WhatsApp kita. Kak Zack buat satu separate library untuk kita so that senang. Besok tu kita just blast dalam group je. So kita tak banyak kerja lah besok tu kan. Maknanya kita plan lah pukul berapa kan kita dah diajak oleh leader kan. Yang untuk set alarm apa semua kan. Kalau korang perasan platinum pun set alarm. Mak dia Nasa pun set alarm betul tak? Dekat rumah mama ting apa benda tu korang apa benda kan. Nampak tak? Platinum pun set alarm takkanlah kita tak boleh nak set alarm. Kita baru kan nak buat kan. Kita kena set alarm lah. Itu je sebenarnya. Kita plan ahead, kita plan awal-awal sebelum tidur. Lepas tu masuk dalam satu library, besok tu blast je apa benda yang kita prepare, kita nak blast dalam group itu je. Nak nampak kan? Okay. First thing off apa yang Kak Zack buat adalah dia plan awal sebelum tidur dan yang seterusnya you all nampak Kak Zack dia nak speed. Bila Kak Zack nak speed dia dah siapkan semua dekat dalam satu folder. Tak payahlah baru pukul pasang alarm ting aku nak pakai gambar apa tak ada. Dah siap awal-awal dah. Tinggal blast je apa yang nak ada. Ikut alarm bunyi blast, Yang kebanyakannya kita ni lambat sebab apa tahu? Alarm bunyi baru terfikir gambar apa nak pakai ayat apa nak pakai lambat. Jadi Kak Zack dia plan ahead, dia sediakan folder siap-siap untuk dia buat marketing. Okey? Dan ada soalan lah ni, standard lah soalan ni. Nak tanya dalam sehari berapa jam akak post pada social media Kak Zack? Berapa kali Kak Zack post sehari? Kalau dulu Kak Zack tak gunakan social media sangat. Kak Zack gunakan social media ni untuk kata orang bagi laluan je. Contoh macam soft selling je. Kak Zack hanya buat social media ni sebagai soft selling sebab kan Kak Zack cakap tadi kan. Kak Zack tak gunakan sangat social media sebab Kak Zack tak kerti pun nak guna rupa apa semua dulu tau. So macam sekarang ni of course kalau macam social memang Kak Zack benda tu daripada dulu sampai sekarang memang Kak Zack buat soft selling. Kak Zack ni memang terror dekat PM seorang-seorang. So customer dulu of course dia akan cari kita lah kalau kita bagi good service kan. Macam Kak Zack kadang kalau ada promo ke apa ke still update diorang macam tu lah. Tapi kalau macam yang Kak Zack ajar leader Kak Zack sekarang ni memang satu hari 5 kali lah. Macam yang ni kan yang Mama ajar kan azan kan 5 kali. Kita buat at least minimum 5 kali. Minimum 5 kali. Okay. So itu minimum lah. Okey, itu minimum. Tapi soalan Rahman juga. Okey, ini sebenarnya soalan untuk mereka-mereka yang tanya berapa kali nak post. Okey, soalan Rahman. Okey. Berapa banyak sale you all nak? Itu je. Kalau you tanya berapa banyak kali nak post, you tanya diri you berapa banyak sale you nak. Bila you tanya berapa banyak sale yang you nak, you tahu berapa banyak you nak post. Kalau you nak sale secong ad, so buat post gitu-gitu pun dapatlah secong ad. Tapi kalau you nak sale banyak tapi you buat secong ad, kena tak? Tak kena kan? Itu je simple. Bila you tanya tentang berapa banyak kali kena posting, you tanya balik diri, berapa banyak sale aku nak? Dan kalau aku buat banyak ni, boleh dapat ke? You sendiri tanya diri. Kalau aku buat 10 kali je posting, boleh dapat ke? Kalau you rasa boleh dapat, then you go on lah. Dan kita tengok dapat ke tak dapat. Okay? Right. Jadi Rahman rasa cukuplah untuk sharing belajar sesuatu Banyak you all sharing dapat hari ni daripada Kak Zack, daripada Abang Zack, daripada Lia sekali. Okey, marilah kita. Alright, kita nak bergambar dulu boleh? Bergambar dulu boleh? Boleh Alright, kita bergambar dulu Mari kita bergambar dulu masing-masing. Okey. Masing-masing kita bergambar dululah. Okey, so Lia, Zack dengan tu boleh standby kita screenshot yang page depan dulu. Okay. Alright. Standby. Senyum. Kiraan 1, 2, 3. Okay. Cun. Alright. Seterusnya kita page yang kedua. Okay, page yang kedua. Okay. Kiraan senyum. Kiraan 1, 2, 3. Okay. Alright. Lagi page kedua. Asal macam page pertama ni lari? One more. Okay, one more. Page pertama, one more, kiraan 1, 2, 3. Okey. Page kedua, kiraan 1, 2, 3. Okey. Page ketiga. Alright, ramai ni. Kiraan 1, 2, 3. Alhamdulillah. Page, okey cukuplah. Ada 3 page malam ni, alhamdulillah. Okey.
Dan sebelum penutup tu kita nak share sikit lah performance team Kak Zack performance Kak Zack punya performance supaya memberi inspirasi kepada you all semua. Alright. Untuk Kak Zack punya performance, alhamdulillah walaupun masih bekerja ya. Okey. Ini adalah apa yang dicapai oleh Kak Zack 2020. Alright, bulan pertama 16,000 betul Kak Zack Ya, betul. Betul bulan pertama dia buat daripada kontak dia saja yang macam tadi Kak Zack kata. Aku pun tak faham dia kata buat santai-santai, dia tak ada benda 16,000 juga dia buat bulan pertama walaupun dia tak tahu apa dia buat. Okey. Alright, 16,000, 19,000. Dan bulan April ini waktu awal-awal PKP. Alright. Waktu awal-awal PKP memang kecundang sikit lah. Memang kebanyakannya kecundang sikit waktu awal-awal PKP kena battle. Dan alhamdulillah bulan 5 Kak Zack dah terus hit ke level stokis. Walaupun 9,000 shoot pergi 46,000. Ini adalah total untuk Kak Zack 2020. Dan kita nak tengok perbezaan Kak Zack. Perbezaan Kak Zack Januari 2020 tahun lepas. Okey? Tahun lepas Januari 16,000 je. Tapi Januari tahun ni adalah Januari tahun ni 111,000. Peningkatan sebanyak 517%. Okey, setahun je. Okey, you all buat bisnes memasak, you all gila-gila, you all fokus follow rapat leader. Inilah pencapaian yang you all boleh capai. Alright? 570% peningkatan. Okey. Dan Kak Zack, paling tinggi Kak Zack pernah dapat. Alright, berapa Kak Zack sebulan? Income ke sales? Sales. 172,000. 172,000. Lebih kurang macam Ibu Lia lah. Ibu Lia 180,000, Kak Zack paling tinggi 172,000. Okey. Jadi inilah sedikit perkongsian daripada 3 top leader. Okey, untuk malam ni kita tak ada special. Okey, untuk malam ni kita tak ada special ya. Cukuplah. Okey, 2 kali je lah. Okey, bagi hari-hari nanti korang bosan. Okey. Jadi untuk sesi hari ni, thank you so much. Lebih kurang dalam 1 jam 30 minit. You all belajar banyak Belajar banyak ke banyak sangat? Cukup bagi you all semangat tak? Okey. You all kena sangat yakin tau. Bila you all nampak leader-leader ni, okay, you all tengok leader-leader ni muka dia orang sama je. Alright? Dia orang pun sama manusia. Ada 2 biji mata, okay. Dia orang pun makan nasi, bak kata Abang Zack, dia orang pun makan nasi, aku pun makan nasi. Tak tahulah kalau dalam ni dia makan roti, ada ambil genetik orang Arab ke? Tak ada rasanya. Okay, jadi itu sahaja daripada Rahman dan juga daripada leader-leader. Rahman doakan insya-Allah bulan ni kita target 3.5 juta minimum untuk tim Papaman Legacy, dan Rahman harapkan dan Rahman doakan semua yang berada dalam sesi Zoom hari ini untuk capai ke level stokis dan akan capai ke level master insya-Allah. Rahman doakan untuk semua. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. Okay, bye semua. You all nak bercakap kita bagi laluan untuk mendengar. You all dengar suara terima kasih dan suara sorakan daripada tim you all. Silakan. Thank you Tok. Thank you Tok. Terima kasih Mama Lia. Ibu Lia, thank you. Terima kasih Mama. Thank you. Thank you. Saya Fitri tau. Thank you semua. Bye. Thank you, Allah. Thank you. Okay, bye-bye semua. Thank you. Assalamualaikum. I love you all. Bye. Terima kasih. Thank you Ibu Lia. Bye-bye. Ibu Lia, bye-bye. Bye Pak Paman. Saya grup Mama Lin. Bye. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good night. Thank you.